Amerika Syarikat terkejut pada 23 hari bulan-bulan lepas dalam sebuah rancangan aneka ragam pemerhatian langsung di saluran TV ABC Amerika Syarikat yang menampilkan pelbagai panel pakar, termasuk pakar tingkah laku kanak-kanak dan pakar psikologi kanak-kanak, serta ahli akademik kedoktoran yang berkaitan dengan kanak-kanak rakaman yang diambil di Jepun, Cina, dan Malaysia telah disiarkan. Walau bagaimanapun, apabila rakaman kanak-kanak Malaysia tiba-tiba muncul di skrin, ahli panel pakar bangun secara beramai-ramai, meninggalkan kerusi mereka, berdebat sesama sendiri, dan malah mula bertikam lidah. Apa sebenarnya yang dilakukan oleh kanak-kanak Malaysia yang menyebabkan panel pakar di lokasi penggambaran terkejut? Halo semua, saya Rodriguez. Saya bekerja sebagai pemberita bebas di Amerika Syarikat. Walaupun gaji pemberita bebas mungkin tidak tinggi, saya mempunyai kebebasan untuk memilih untuk tidak menyertai produksi rancangan yang saya tidak mau. Dan itu melegakan saya. Suatu hari, seorang penerbit dari stesen TV ABC yang berprestij datang mencari saya. Ibu bapaknya adalah orang Jepun, tetapi dia dilahirkan dan hidup sebagai warga Amerika. Nampaknya dia mendengar dari stesen TV bahwa saya pernah terlibat dalam beberapa rancangan eksperimen sosial. Saya orang Jepun, tetapi saya tidak pernah pergi ke Jepun. Jika saya boleh menjadi penerbit utama, saya sangat ingin membuat penggambaran di Jepun. Dengan kata-kata ini, dia memulakan perbualan. Beliau berkata bahwa beliau telah merancang sebuah topik menarik selepas pertimbangan yang mendalam dan sedang mencari penulis skrip yang bersedia untuk membuat penggambaran bersama. Rancangan yang beliau mahu hasilkan adalah eksperimen untuk menguji tindak balas penduduk negara-negara Asia Timur, termasuk Jepun. Tetapi saya minta maaf, saya menolak tanpa menunggu beliau menerangkan dengan lebih terperinci. Ini karena sebelum saya meninggalkan ABC, salah seorang penerbit dalam pasukan saya pernah menerima rasuah daripada pihak atasan coba menghasilkan rakaman palsu untuk meningkatkan image negara Amerika Syarikat. Itulah yang dipanggil rancangan eksperimen sosial. Saya kecewa dengan perkara itu dan meninggalkan stesen TV. Jadi, apabila beliau meminta saya untuk membuat rancangan eksperimen sosial lagi, saya hanya boleh menolak. Tetapi penerbit itu bertegas, menyatakan hasratnya kepada saya. Ini adalah istimewa eksperimen mengenai pemikiran dan tindak balas murid sekolah rendah. Penerbit itu menandakan bahwa beliau tidak berhasrat untuk menampilkan murid sekolah rendah Amerika dalam rancangan itu. Di sini, saya mula tertanya-tanya mengapa beliau memilih kanak-kanak secara khusus sebagai subjek. Sebabnya mudah. Ia berkaitan dengan sebab beliau dilahirkan di Amerika Syarikat. Ibu bapak saya berkata bahwa negara-negara Asia semuanya negara yang mundur. Sebab itu mereka berhijrah ke Amerika. Mereka berkata, Malaysia lebih mundur daripada Jepun. Cina pula, walaupun mempunyai keluasan negara yang besar, juga lebih mundur daripada Jepun. Mereka tidak mahu saya membesar di negara-negara mundur ini, jadi mereka membawa saya ke Amerika. Saya sangat ingin tahu sama ada kanak-kanak Asia Timur benar-benar menerima pendidikan mundur. Berdasarkan apa yang saya lihat dan dengar di media, Asia Timur sudah cukup maju untuk menjadi pusat dunia. Saya benar-benar ingin mengesahkan sendiri sama ada apa yang ibu bapak saya katakan itu betul, atau apa yang saya lihat di internet dan media itu yang betul. Oleh itu, penerbit itu nampaknya ingin tahu tentang budaya dan tahap pendidikan kanak-kanak Asia Timur. Saya menyangka ini akan menjadi rancangan manipulatif yang bertujuan untuk meningkatkan penilaian kanak-kanak Amerika. Tetapi nampaknya tidak. Ia kelihatan tidak berkaitan dengan pihak atasan, dan saya hanya merasakan kegairahan beliau untuk menghasilkan istimewa kanak-kanak Asia Timur. Tetapi ada satu masalah besar lagi. Sama ada rancangan eksperimen yang beliau ingin hasilkan, itu akan populer di Amerika Syarikat. Hakikatnya, rakyat Amerika tidak mempunyai jangkaan yang tinggi terhadap Asia. Walaupun istimewa dihasilkan, ia hanyalah cara untuk menggunakan negara mundur seperti Asia atau Afrika untuk mengangkat Amerika Syarikat. Saya telah terlibat dalam banyak rancangan eksperimen sosial, tetapi tidak pernah ada satupun yang menjadikan negara Asia sebagai watak utama. Walaupun saya bimbang tentang kejayaan rancangan itu, saya merasakan ini akan menjadi eksperimen yang jujur, jadi saya bersetuju. Maka kami memilih China, Jepun, dan Malaysia sebagai lokasi penggambaran yang mewakili Asia Timur. Penerbit itu berkata bahwa Jepun, China, dan Malaysia adalah objek perbandingan yang tidak dapat dipisahkan.
Nampaknya terdapat persaingan yang tidak kelihatan di antara tiga negara yang kelihatan serupa ini. Secara pribadi, saya pikir perbandingan antara tiga negara yang kelihatan serupa ini sangat menarik. Rancangan itu menjemput Dr. Gregory Garfield, seorang pakar perkembangan kanak-kanak dari Northwest Medical School, dan Dr. Paul Vamoni, seorang pakar gangguan tingkah laku dan perkembangan kekurangan tumpuan, serta beberapa penghibur dan host sebagai ahli panel pakar pasukan di lokasi pertama kali melawat Jepun. Sebenarnya, Jepun pernah mengatasi Amerika Serikat dalam bidang semikonduktor, komputer, dan bahan baharu pada masa lalu. Pada tahun 1900-an, seorang profesor psikologi menerbitkan tesis penyelidikan yang menyatakan bahwa IQ kanak-kanak Jepun lebih tinggi daripada kanak-kanak Amerika. Pada masa itu, IQ kanak-kanak Jepun sememangnya yang tertinggi di dunia. Ini menyebabkan Amerika Serikat berasa sangat cemas untuk seketika. Semua orang ingin tahu tingkah laku berbeza yang akan ditunjukkan oleh kanak-kanak Jepun yang bijak dalam situasi kecemasan. Kami menjemput seorang askar Amerika sebagai peserta eksperimen. Mereka bentuk situasi di mana askar ini berpura-pura jatuh di lintasan pejalan kaki di hadapan sebuah sekolah rendah di Jepun. Askar itu jatuh secara tiba-tiba. Ia adalah waktu tamat sekolah dan ramai kanak-kanak Jepun kelihatan. Pada saat askar Amerika itu jatuh, kanak-kanak Jepun yang sedang melintas jalan berhenti sebentar. Jelas sekali mereka menyadari askar Amerika yang berada dalam kesusahan itu. Ahli panel pakar berdiam diri dalam ketegangan. Tidak lama kemudian, apabila kanak-kanak itu mula melangkah lagi, ahli panel pakar mengeluh dengan nada kesal. Alahai, nampaknya kanak-kanak Jepun juga menerima pendidikan keluarga yang serupa dengan Amerika Serikat. Saya rasa agak pahit. Adakah ini yang dirasakan oleh orang asing apabila mereka melihat kami di Amerika Serikat? Ahli panel pakar mempunyai tindak balas sedemikian karena kanak-kanak Jepun terus berjalan, meninggalkan askar Amerika yang cedera di belakang. Walaupun kami menukar lokasi dan melakukan eksperimen yang sama beberapa kali, hasilnya adalah sama. Tetapi ini tidak bermakna askar Amerika itu diabaikan sepenuhnya di Jepun. Di beberapa lokasi, ibu bapa yang bersama kanak-kanak datang membantu askar Amerika, walau bagaimanapun, kanak-kanak itu hanya berdiri tanpa bergerak. Hanya ibu bapa kanak-kanak yang membantu askar Amerika. Dilaporkan bahwa di Jepun, kanak-kanak diajar bahwa jika orang asing meminta bantuan, mereka sama sekali tidak boleh bertindak sendirian, tetapi harus mencari orang dewasa di sekeliling. Ini karena mereka berpendapat bahwa mengendalikan situasi berbahaya adalah sesuatu yang harus dilakukan oleh orang dewasa. Sesetengah ahli panel pakar menyatakan kekecewaan terhadap tindak balas pasif dan tenang kanak-kanak Jepun yang bijak. Mereka pada mulanya menjangkakan tindak balas yang berbeza dan menyentuh hati. Seterusnya, lokasi yang dilawati oleh pasukan di lokasi adalah Cina. Sebelum menjalankan eksperimen di Cina, pasukan itu melakukan temu bual ringkas dengan wanita muda di jalanan. Mereka memuji kebolehan mental kanak-kanak Cina yang cemerlang. Mereka berkata bahwa karena populasi China yang besar, kanak-kanak yang lebih cemerlang juga lebih ramai. Mereka berkata bahwa terdapat sebilangan besar murid sekolah rendah yang telah menerbitkan tesis kedoktoran. Ahli panel pakar juga terkejut dengan maklumat yang mereka tidak ketahui sama sekali ini. Sebenarnya, tanggapan umum rakyat Amerika terhadap orang Cina adalah tidak baik. Ini karena terlalu ramai orang Cina yang tidak beradab dan kurang kesopanan, seperti meludah di jalanan, membuang air besar di jalanan, dan membuat bising di tempat awam. Apabila melihat orang Asia yang menyebabkan ketidakselesaan, kebanyakannya adalah orang Cina. Tetapi ini mungkin hanya distorsi pandangan dunia. Oleh karena Cina sememangnya mempunyai ramai anak ajaib, panel pakar memutuskan untuk mempunyai jangkaan terhadap kanak-kanak Cina. Mereka berharap kanak-kanak itu akan menunjukkan kemanusiaan yang tidak dimiliki oleh orang dewasa Cina. Askar Amerika, yang merupakan pelakon, berdiri di hadapan sebuah sekolah rendah di Beijing, dan kemudian melakonkan adegan askar yang cedera jatuh di lintasan pejalan kaki. Reaksi kanak-kanak China yang dilihat oleh panel pakar menyebabkan ekspresi mereka beku secara beramai-ramai. Lokasi penggambaran menjadi sunyi sepi, seolah-olah mereka lupa bahwa mereka sedang membuat rancangan. Sebabnya ialah kanak-kanak Cina menunjukkan tindak balas yang tidak dijangka. Kanak-kanak Cina menganggap askar Amerika itu seperti orang telus. Mereka terus berjalan sambil berbisik dengan rakan-rakan mereka. Melihat adegan ini, saya teringat kata-kata rakan saya
bahwa walaupun pembunuhan berlaku di dalam bus di China, tiada siapa yang akan menghulurkan bantuan. Ia benar-benar mengejutkan. Bagaimana mungkin hidup di negara seperti itu? Walaupun askar yang cedera itu jatuh dan menjerit meminta pertolongan, mereka tidak peduli. Tingkah laku orang dewasa Cina juga mengecewakan. Ibu bapak yang bersama anak-anak mereka memberi makanan ringan kepada anak-anak mereka atau bercakap di telepon di hadapan askar yang jatuh itu juga menganggapnya sebagai orang telus. Ahli panel pakar yang menyaksikan semua ini tidak dapat pulih dari kejutan. Pendidikan macam apa yang diterima oleh orang Cina? Mengapa orang dewasa dan kanak-kanak berkelakuan begini? Apa yang Cina ajarkan kepada anak-anak mereka? Adakah Cina tidak mengajar etika tentang kehidupan manusia? Panel pakar terus menyuarakan pendapat mereka tentang Cina. Tepat pada masa itu, rakaman pengesahan mengenai siasatan anak ajaib Cina disiarkan. Melihat ini, panel pakar berkata dengan nada pahit, "Memang betul, ia adalah China." Ini adalah rakaman yang mendedahkan bahwa kisah anak ajaib Cina adalah pembohongan. Pada dasarnya, ibu bapak Cina menghantar anak-anak mereka ke institusi latihan anak ajaib dan secara paksa menjadikan mereka anak ajaib. Generasi ibu bapak Cina hari ini tidak menerima pendidikan semasa revolusi kebudayaan. Jadi, mental mereka penuh dengan keinginan untuk mencapai ganti rugi. Dilaporkan bahwa beberapa kanak-kanak Cina dihantar ke kuil Shaolin sejak kecil juga disebabkan oleh keinginan ibu bapa. Kemahiran yang dipelajari di kuil Shaolin, seperti pelbagai seni mempertahankan diri dan pemahaman, boleh menjadi aset penting apabila mereka dewasa. Ibu bapak Cina pada dasarnya berpikir bahwa anak-anak mesti menyara ibu bapak dan datuk nenek mereka pada masa hadapan. Oleh itu, mereka mahu anak-anak mereka berjaya dalam apa cara sekalipun. Sungguh mengejutkan tingkah laku mencipta anak ajaib dengan pembohongan dan tidak peduli terhadap penderitaan orang lain. Panel pakar secara umum berpendapat bahwa rakaman ini mendedahkan sisi gelap China. Oleh itu, mereka tidak lagi mengulas mengenai China. Lokasi penggambaran terakhir ialah Malaysia. Disebabkan tingkah laku kanak-kanak dari dua negara sebelumnya, panel pakar tidak lagi mempunyai jangkaan istimewa terhadap kanak-kanak Malaysia, Jepun dan Cina walaupun berbeza. Dari satu sudut, kedua-duanya mengabaikan orang yang cedera. Memandangkan dua negara maju sebelum ini menunjukkan tingkah laku yang sama. Kanak-kanak dari Malaysia, sebuah negara yang lebih pelbagai budaya, mungkin menunjukkan tindak balas yang serupa. Tindak balas yang sama berturut-turut menyebabkan panel pakar menunjukkan ekspresi sedikit bosan secara jujur. Walau bagaimanapun, kurang dari 5 menit selepas rakaman eksperimen kanak-kanak Malaysia bermula, suasana di lokasi penggambaran serta-merta menjadi hangat. Ahli panel pakar dan pakar yang melihat tindak balas kanak-kanak Malaysia terkejut, menyatakan kekaguman dan kejutan. Baru-baru ini, film Malaysia juga populer di Amerika Syarikat. Bukan saja budaya Malaysia, drama TV dan film Malaysia melalui Netflix, walaupun datang dari negara yang kecil, kebangkitan pesat Malaysia dalam beberapa tahun kebelakangan ini tidak dapat dinafikan. Terutamanya semasa wabak COVID-19, Malaysia mencapai pencapaian yang Amerika Syarikat pun tidak dapat capai. Pendekatan pencegahan wabak yang cemerlang oleh rakyat Malaysia dilaporkan di berita Amerika sebagai contoh. Oleh itu, semua orang ingin tahu sama ada rakyat Malaysia benar-benar adil dan baik hati seperti dalam film. Dan dari mana datangnya kekuatan pencegahan wabak Malaysia? Melalui penggambaran eksperimen kanak-kanak Malaysia kali ini, kami secara tidak langsung mendapat jawabannya. Yang mengejutkan, Malaysia berbeza sejak dari zaman kanak-kanak. Sama seperti di Jepun dan Cina, askar Amerika yang berpakaian seragam jatuh di hadapan sekolah rendah di Kuala Lumpur. Dan kemudian, perkara yang tidak dapat dipercayai berlaku. Kanak-kanak Malaysia sebelum askar Amerika itu jatuh, memang sedang makan snack atau bermain permainan di telepon pintar, malah tidak memandang ke arahnya. Tetapi pada saat askar Amerika itu jatuh dan mengerang kesakitan, kanak-kanak Malaysia seolah-olah berjanji. Semuanya berhenti melakukan apa yang mereka lakukan dan memandang ke arah askar Amerika. Di sini, ia mungkin serupa dengan kanak-kanak Jepun. Tetapi jika kanak-kanak Jepun memandang kerana berjaga-jaga, pandangan kanak-kanak Malaysia tidak begitu. Kanak-kanak lelaki dan perempuan, berbilang kaum, semuanya segera berlari ke arah askar Amerika pantas untuk membantu. Kanak-kanak itu malah kelihatan seperti berlumba untuk menawarkan bantuan. Ada yang mengelap luka, ada yang mengurut kaki, ada yang mengambil beg, ada yang memeriksa kecederaan. Terlalu banyak bantuan yang ditawarkan.
sehingga sukar untuk disenaraikan satu persatu. Selain itu, kata-kata seorang murid sekolah rendah membuatkan panel pakar ketawa beramai-ramai. Seorang budak lelaki bertanya, Uncle sakit ke? Nak saya tolong panggil Cikgu. Kanak-kanak di sebelahnya berkata, dia orang Amerika. Cakap Inggris lah. Oh ya, oke, kena cakap Inggris. Are you okay, sir? Do you need a doctor? Panel pakar terharu dengan soalan yang penuh dengan hati yang murni dan kehangatan ini. Ia tidak berhenti di situ. Sekarang difikirkan, sukar untuk memahami bagaimana kanak-kanak boleh berkelakuan sedemikian. Ia adalah adegan yang sukar difahami. Kanak-kanak itu berada di sekeliling askar Amerika. Apabila mereka melihat orang dewasa Malaysia yang lalu lalang, mereka tiba-tiba berlari ke arah orang dewasa itu. Walaupun mereka jelas orang asing yang baru pertama kali bertemu, kanak-kanak itu tanpa ragu-ragu pergi ke orang dewasa Malaysia itu dan berkata, "Tolong uncle nih, dia jatuh, dia sakit. Kekuatan kami tak cukup." Dengan cara ini, mereka meminta bantuan untuk askar Amerika. Oleh itu, orang dewasa Malaysia juga berkumpul di sekeliling askar Amerika. Alahai, kenapa pula anak muda nih boleh cedera begini? Melihat semangat perpaduan antara orang dewasa Malaysia yang mendengar kata-kata kanak-kanak itu dan kanak-kanak yang berhati baik walaupun saya, yang telah mengembara ke 30 negara, tidak pernah melihat pemandangan seperti ini. Semua orang bimbang bahwa askar yang cedera itu mungkin mengalami masalah dengan kaki, malah mau memanggil ambulans. Pada masa ini, pasukan kami di lokasi terpaksa campur tangan, meminta maaf kepada rakyat Malaysia dan menjelaskan situasi itu. Satu-satunya negara di mana pasukan kami menahan kanak-kanak untuk temu bual ialah Malaysia. Kami bertanya kepada kanak-kanak Malaysia bagaimana mereka boleh mempunyai keberanian sedemikian dan bagaimana keadaan mental mereka. Ayah dan ibu kata, orang yang perlukan bantuan, kena tolong. Cikgu sekolah kata, kalau ada orang cedera, jangan jalan saja. Walaupun Inggris tak pandai, kita boleh tolong orang yang cedera. Ada ramai orang dewasa di sekeliling. Jadi tak takut sangat. Melihat temu bual kanak-kanak Malaysia yang menjawab dengan murni, panel pakar TV memuji kesedaran sivik warga Malaysia yang menakjubkan tanpa henti. Malah beberapa ahli panel wanita menitiskan air mata. Apa yang saya lihat ini? Bagaimana mungkin ada negara seperti ini di dunia? Ini adalah perkara yang tidak mungkin berlaku di Amerika Syarikat. Terlalu baik dan hangat, saya hampir menangis. Kanak-kanak seperti ini akan membesar menjadi orang dewasa. Tidak heranlah kesedaran rakyat Malaysia begitu maju. Tingkah laku yang berani juga menakjubkan. Tetapi sukar untuk difahami bagaimana kanak-kanak boleh berkelakuan sedemikian. Sungguh menakjubkan. Hanya negara Malaysia yang menunjukkan kesedaran sivik yang begitu cemerlang. Sejujurnya, saya berasa sedikit cemburu. Selepas itu, perbualan di kalangan ahli panel pakar hanya memuji kanak-kanak dan negara Malaysia. Topik China dan Jepun hilang tanpa disedari. Semua orang berminat dengan topik seperti bagaimana membesarkan anak di Malaysia dan bagaimana Malaysia mendidik anak-anak mereka. Semua orang tertarik dengan negara bernama Malaysia. Rancangan ini disiarkan dan dimuat naik ke YouTube. Ruangan komen dan papan message rancangan itu sangat hangat. Kisah-kisah indah tentang rakyat Malaysia yang dialami oleh orang ramai mula tersebar. Kami menyadari bahwa kebaikan Malaysia jauh lebih banyak daripada yang kami sangka. Selepas pergi ke Malaysia untuk membuat penggambaran dan mengesahkan keadaan sebenar Malaysia dengan mata saya sendiri, saya menjadi lebih ingin tahu tentang Malaysia. Bukan sahaja kanak-kanak, terdapat banyak kisah indah tentang orang dewasa Malaysia. Saya ingin membuat lebih banyak penggambaran mengenai perkara ini. Ia benar-benar sebuah negara yang semakin saya kenali, semakin saya ingin tahu. Saya sudah berputus asa dengan bidang rancangan eksperimen sosial karena masalah ketulusan. Tetapi jika saya berpeluang untuk mengambil bahagian dalam rancangan eksperimen Malaysia yang seterusnya, saya pasti ingin menyertainya. Baiklah, video hari ini berakhir di sini. Lain kali saya akan datang menemui Anda dengan video yang lebih menarik dan bermakna. Terima kasih kepada Anda semua yang menonton hari ini. Semoga Anda semua mempunyai hari yang indah. Langganan, suka, dan sokongan Anda adalah motivasi terbesar kami untuk membuat video. Kami akan terus berusaha untuk memberikan Anda maklumat yang lebih cepat dan tepat. Terima kasih semua.